A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita tengok muka surat 211, 212. Bab kedua, zakat emas dan perak. Ada 6 bahagian dalam bawah bab ni. Bahagian pertama, hukum zakat emas dan perak dan dalil yang menetapkannya. Seperti mana kita telah ketahui, emas dan perak ni kita boleh bagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, emas dan perak yang kita jadikan sebagai barang kemah. Yang kedua, emas dan perak yang kita jadikan sebagai simpanan. Dan kita telah bincang secara ringkas sebelum ni. Zakat wajib ditunaikan pada emas dan perak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiqunaha, dan dia tidak menginfakkan fi sabilillah pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Allah SWT sebut yaknizu. Yaknizu ni lebih kepada simpan. Sebab itulah perbahasan ni lebih kepada perbahasan simpanan emas dan perak. Zakat yang emas yang kita gunakan sebagai barang kemah, kita sebut barang kemah. Emas dan perak yang kita gunakan sebagai perhiasan, hal ni ada beberapa khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama kata barang kemah tidak dikenakan zakat. Ada ulama kata barang kemah dikenakan zakat juga sebab dia emas dan perak. Allah SWT sebut emas dan perak. Tak kira lah dia tu dalam bentuk barang kemah ke, dia tu dalam bentuk simpanan ke, atau dia dalam apa-apa saja bentuk, maka dikenakan zakat. Ramai juga dari kalangan ulama yang berpandangan dia panggil barang kemah, dalam bahasa Arab panggil al-hulli, benda yang kita jadikan sebagai perhiasan. Bila dijadikan sebagai barang kemah, kalau mazhab kita syarat dia ada 2 syarat. Tidak dikenakan zakat terhadap barang kemah bila cukup 2 syarat. Yang pertama, tidak dikenakan zakat untuk barang kemah sekiranya kita pakai barang kemah tersebut. Kita tidak simpan. Simpan pula. Simpan. Ada barang kemah yang kita beli itu semai-mai kita nak simpan. Simpan untuk tujuan apa dia? Nak suruh harga naik ke, kita jual lepas tu. Maka barang kemah jenis ni dikenakan zakat. Yang kedua, syarat yang kedua, barang kemah tu tidak akan dikenakan zakat sekiranya kadar barang kemah tadi adalah kadar yang biasa dipakai. Berapa kilo yang pakai biasa barang kemah? Tak kira lah berapa gram biasa yang pakai barang kemah ni. Biasa dia ada uruf lah. Waktu dia tak kepada uruf, berapa gram biasa yang pakai. Kalau gelar tu berapa ni? Gelur tu berapa utas? Gana? Kebiasaan berapa? Orang jangok paling-paling ada kau siapa pakai siku. Tu dia lebih berbanding uruf. Sebab urufnya orang tak akan pakai sampai situ. Tapi lah ni tak jarang dah pakai sampai siku lah ni. Banyak mungkin kena jual dah aku. Ekonomi tak berapa baik ni. Rata berapa utah biasa yang pakai? Paling-paling 2 atau 3 je rata ni. Kalau besar lepas tu sederhana, lepas tu kecil. Tak ada yang pakai 10 rata. Lepas nak jual lepas bokok, tak ada yang siapa lagu tu. Kalau lah barang kemah melebihi uruf yang biasa orang pakai, walaupun dia nama barang kemah, walaupun kita pakai barang kemah tadi, maka tetap dikenakan zakat.
Ini menurut mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkenaan bayi kemas, ulama ittifaq bayi kemas selain emas dan perak tidak dikenakan zakat. Banyak bayi kemas ni dok yang bukan emas perak. Apa ni? Batu permata, belia tu mahal pada emas lagi. Kecil tu pun mahal dah. Emas tu besar tu baru 30,000 kalau sekilo, lebih kurang. Kalau belia tu kecil tu 1 juta dah. Walaupun dia lebih mahal, itu tidak dikira sebagai harta yang dikenakan zakat. Harta yang dikenakan zakat hanyalah emas dan perak saja. Bapa begitu. Bapa? Bapa pergi ke mana? Jadi ke mana tahu kita beriman ke tidak kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, hikmah dia nak tolong miskin. Yang kedua, nak tahu kita beriman ke tidak. Kalau tidak beriman, dia akan persoalkan, apa pula ni? Orang ni kena, orang ni tak kena. J, hak bukan emas pun, tapi kena bayar. Apa ni mahal. J tu buat pada tali je pun, tapi harga tu 1 juta. Sepatutnya kena zakat, tapi tak. Sebab tu lah Islam ni, sekali nampak kita nampak supaya tak adil tak. Tapi sebenarnya Islam nak adil. Dia letak emas dan perak dia. Hak lain tu Islam bagi ruang lain untuk infakkan harta. Islam buka dengan cara sedekah. Buka dengan cara lain. Walaupun barang-barang tak adil tu, belia, kita kata tak kena zakat ke belia. Orang yang jual belia, sekiranya dia Islam, dia tak dikenakan zakat. Sebab belia tu dijadikan sebagai barang jualan. Dia jual belia atau dia jual je, sebagai contoh. Je asal dia tak kena zakat. Tapi kalau je tu kita jual, dijadikan sebagai barang perniagaan, maka dia kenakan zakat bila mencapai nisab dia. Dipanggil zakat arud tijarah. Zakat barang perniagaan. Macam belia tadi tu, kita kena macam tahu zakat perniagaan. Zakat lah. Zakat perniagaan tadi. Kita boleh cah atas tu. Tapi dengan syarat orang jual tu Islam lah. Dengan syarat orang jual tu Islam. Sebab apa zakat emas? Sebab ni kebiasaan orang pakar. Belian ni jaga pakar tak. Orang kaya benar bawa pakar belian. Tapi emas ni orang biasa pun pakar emas. Orang kampung pun pakar emas. Jadi sebab tu diletakkan untuk kebiasaan. Okey, emas ni pula ada banyak jenis emas. Apa-apa saja yang nama emas, maka dikenakan zakat. Emas. Emas tu tak kena zakat. Emas kita boleh kategorikan kepada dua. Tadi kategori lain, ni kategori emas ni, bila kita sebut emas, dia betul emas ke tidak? Ada benda yang kita sebut emas, tapi dia sebenarnya bukan emas. Ada sebenarnya benda yang kita tak sebut dia sebagai emas, tapi dia tetap emas. Okey, ada benda yang orang Arab sebut minyak petroleum ni. Petroleum ni orang Arab sebut az-zahabul aswad. Emas hitam. Kena zakat ke tidak? Asal tidak dikenakan zakat sebagai emas. Sebab walaupun dinamakan dia sebagai emas, dan petroleum mahal berbanding emas, tapi tetap tidak dikenakan zakat atas nama emas dan perak. Hak zakat dia sebagai bahan galian yang dijumpai bawah tanah tu, itu perbahasan lain. Nak dikatakan dia dikenakan zakat sebab dia tu dinamakan emas, maka tidak dikenakan zakat. Okey, ada emas ni macam-macam dok kita dengar. Emas putih, emas merah, emas hijau. Kita tak pernah dengar dok. Kita biasa dengar emas putih ya. Emas ni sebab dia jadi warna-warna lagu tu sebab campuran sebenarnya. Kalau campur tembaga dia jadi warna gapo. Campur gold ni zinc jadi warna gapo. Ada emas dia jadi warna hijau, ada jadi warna merah. Dulu sebagai ulama terkeliru. Ada juga sebagai ulama terkeliru. Sehingga dalam fatwa-fatwa bila disebut emas, orang lelaki boleh pakai emas putih. Emas putih tak dikenakan zakat. Sebab apa? Dia kata emas putih ni bukan emas. Tapi bila dilakukan kajian balik, diteliti balik, sebenarnya emas putih ni emas sebenarnya. Cuma dia capur beberapa persen benda
Saya teringat dia campur gab dia. Dia adalah kalau jadi warna merah dia campur gab dia. Tembaga ke. Jadi warna hijau campur gab. Warna putih campur gab. Sebenarnya dia adalah emas, tapi dicampurkan. Emas ni kan ada banyak jenis dok. Emas 99. Emas gapo lah? Kita lelaki tak erti mana emas ni. Toso. Gana toso. Suasa tu gana. Campur emas dan perak. Emas putih tu ke? Lain pula. Oh, dia warna kuning. Tapi dia campur. Oh. Dia antara warna tembaga dengan emas. Berapa persen mah? Biasa kalau suasa tu 80% mah. Okey. Oh ni kita akan sebut lepas ni perbahasan tu emas putih dan sebagainya. Bila sesuatu benda tu disebut sebagai emas, kita kena letak dia dulu hukum dia sebagai hukum emas. Dan sudut kita nak pakai, oleh lelaki boleh pakai ke tidak? Suasa oleh lelaki boleh pakai ke tidak? Emas putih oleh lelaki boleh pakai ke tidak? Kalau kita sebut dia sebagai emas, maka emas lah dia. Okey. Cuma ulama berbeza pandangnya. Contoh 80% emas. 80% lagi adalah an-nuhas, tembaga sebagai contoh. Ada juga dicampur atau suasa ni campur ke apa dia? Perak. Campur perak. Okey, campur perak. Ulama berbeza pandangnya. Bila kita nak nilai bahagian tadi tu, contoh zakat emas kena 85 gram, barulah cukup nisab. Okey, katakanlah bahagian tadi emas tadi tu 85 gram. Emas berisi campuran tadi. 85 gram emas tadi. Okey. Hok campur dah 85. Emasnya berapa gram? Emasnya berapa gram? Bermaksud emas tak sampai 85 gram. Sebab 85 tu suasa yang telah bercampur, emas yang bercampur dengan perak tadi jadi suasa, kita kata tak. Okey, 85 gram kita timbang. Bermaksud emas yang asal tidak sampai 85. Okey, ketika tu kena zakat ke tidak? Cerita ada khilaf ulama. Ada ulama yang menyatakan yang dikira zakat adalah asal emas tu. Kalaulah katakan campur perak, okey. Tak usah benda lain, kita kata kita campur benda lain. Dia campur tembaga. Tembaga ni memang tak kena zakat. Okey. 85 gram bagi kemas tadi, bila dicampur dengan tembaga, maka dia jadi 85 gram. Emas kita katakan 80%. 80% lebih kurang, kita kata berapa? 70 gram lah emas. Okey. 70 gram masih belum cukup nisab. Tapi bila dicampur jadi 85 gram. Cukup nisab. Sebagai ulama dia menilai yang kena kena zakat adalah emas, perak, tembaga ke kanser. Tembaga tadi tidak dikenakan zakat. Jadi kenapa kita nak kira sekali? Kita kena tolaklah tembaga tadi tu. Bila tolak hanya 70 gram saja emas tinggal. Bila kita tolak, bila 70 gram maka belum cukup nisab, maka tidak dikenakan zakat. Sebab kita tak boleh nak campur. Sebagai contoh campur, dia akan ada perbahasan lepas ni. Perak kena 200 gram barulah cukup nisab. Emas kena 85 gram barulah cukup nisab. Emas 84 gram je kita ada. Perak kita ada 199 gram. Bermaksud dua-dua ni tak cukup. Tak cukup nisab. Kita pun nak cukup nisab, kita gabung sekali. Atau ada khilaf ulama. Cuma pandangan yang lebih rajih, ulama menyebabkan tidak dikenakan, kita tak boleh campur lagu tu. Dia suku-suku. Bukan bermaksud kita campur. Kalau campur lah, ikut tu, lebih dah nisab tu kalau campur tu. 85 gram, kalau kita kira lah, total harga dia berapa, campur dengan perak, harga dia mungkin lebih 14,000. Sedangkan asam emas ni, kalau kita ikut
nisab duit ni lebih kurang 14,000. Oleh kerana kita capur lebih, kita anggarkan lebih 14,000. Bermaksud kali ikut duit tadi kena zakat. Tapi waktu tu tidak boleh dicampur antara emas dan perak. Tak nampak ke? Kena suku-suku. Kalau cukup kena bayar lah. Sebab Islam ni dia dikenakan zakat bila cukup nisab. Lagi tak cukup nisab, lagi tu tak dikenakan zakat. Kita nak tolong orang miskin, tapi jangan sampai tahap kita zalim kepada orang yang memiliki harta tadi. Dia tak cukup zakat pun, suruh juga dia bayar juga. Dan orang yang kaya, dia tak boleh menganiaya orang miskin. Dia tak boleh. Apa ni? Ada 14,000 dah. Kalau cukup setahun esok tu, cukup 14,000 dalam masa setahun, kena keluarkan zakat dah. Dia ambil 2,000, beri ke anak dia. Bagi contoh. Beri ke anak, tinggal 12,000, tak cukup lah. Maka tak dikenakan zakat. Daripada beri ke orang zakat, biar aku beri ke anak aku. Baik beri duit, ke anak. Ada juga orang buat cara lagu tu. Tu dia panggil hello. Cara hello. Hello tu ulama beza pandang hello ni sebab ulama sebut kita nipu Tuhan lah. Kita buat lolok kau Tuhan. Dia suruh hukum kita terlepas, memang terlepas suruh hukum. Sebab memang tak cukup penisab. Apa ni? Tak cukup nisab dan tak cukup haul. Bila haul tu baru 12,000 baru. Bila cukup setahun. Maka tu cara dia. Atau zakat simpanan sebagai contoh. Zakat simpanan dalam bank dalam masa setahun tu kita kena kira. Contohlah paling kurang 14,000 nisab. 14,000. Dia kena tengok berapa dalam bank kita sepanjang setahun tu, awal sampai akhir setahun, nilai terendah. Katakan nilai terendah kita ada 15,000. Kalau itu masuk tinggal 20,000, lepas tu keluar pula 30,000. Baki yang paling rendah sekali dalam sepanjang akaun kita tu adalah 15,000. Okey, bermaksud telah cukup nisab. Kita nak lari daripada ada baki terendah, kita nak suruh ada biar baki terendah kita ni jangan cukup nisab. Kita pun beri ke orang, atau kita beri ke bini kita ke, beri ke saudara, beri ke anak kita ke 5,000 sebagai contoh. Bermaksud dalam sepanjang setahun tu ada 10,000. Ada sewaktu 10,000 je dalam akaun kita. Bermaksud tidak dikenakan zakat. Walaupun hujung tu 30,000 ada. Nampak? Kita nak lari cara, nak lari daripada kena keluarkan zakat. Macam-macam cara buat helah ni tak? Daripada wiqayah kita tak kenal, baik kita wika anak kita, baik wika bini kita. Tu macam-macam cara. Saya ayat ni bukan supaya kita buat lagu tu. Ayat ni ada manusia hak jenis lagu tu. Ataupun dia tu dia beli benda perlu. Daripada aku guna wiqayah, aku beli motor kau, beli kereta kau, ambil 5,000 tadi, biar jadi 10,000. Ada dalam sepanjang setahun tu ada 10,000. Maksud dia baki terendah. Bila baki terendah tu 10,000, berasa tak cukup nisab, maka tak dikenakan zakat. Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali orang yang meninggal kewajipan zakat, seperti mana hadis telah kita sebut dah sebelum ni. Pada kiamat Allah Ta'ala akan jadikan emas dan perak tadi tu sebagai satu bekas yang panah. Kemudian bekas tu sebagai satu bekas yang panah, sebagai satu besi yang panah. Dan besi tersebut akan disetrekakan pada kening dia, pada tubuh dia, pada belakang dia, seperti mana kita telah sebutkan sebelum ni. Juga berdasarkan ijma' para ulama bahawa di dalam 200 dirham terdapat kewajipan zakat sebanyak 5 dirham. Orang yang cukup dirham 200 dirham, maka dia kena keluarkan zakat sebanyak 5 dirham, 2.5% daripada harta dia. 5 tu 5/200 bermaksud 2.5 dah tak? Betul tak? 2.5%. 2.5%. Dan emas pula apabila cukup 20 mithqal dan harganya senilai dengan 200 dirham, maka wajib ditunaikan zakat harta. Zakat Zakat emas.
20 dinar. Bila 20 dinar, maka kena bayar setengah dinar. Bila 40 dinar, maka dibayar 1 dinar. Dia berapa tu dia panggil? 2.5% lah tu. Kadar zakat emas dan perak, kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak iaitu 1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10. 1/10 kita bagi pula kepada 4. 2.5. Maksudnya di dalam setiap 20 dinar emas terdapat kewajipan zakat setengah dinar. Setiap 20 dinar. Sedangkan nominal harta yang lebih daripada batas nisab, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2.5%, sama ada banyak atau sikit. Walaupun banyak atau sikit kok, maka 2.5% lah yang akan dikira. Pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajipan zakat 5 dirham. Sedangkan nominal harta yang lebih rendah dari batas nasab, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2.5%. Bak duit selesai 2.5%. Hak lain dah mungkin akan berubah. Dari sudut tanaman dia lain, dia punya peratusan dia. Dari sudut rikas dia lain, dia punya peratusan dia. Wa fir riqah kullu mi'ataini dirhamin rubu'ul usyur. Nabi sebut dalam hadis, bagi perak setiap 200 dirham terdapat kewajipan zakat iaitu sebanyak 1/4 daripada 1/10. Berdasarkan hadis lain Nabi sebut walaysa 'alaika syai'un yakni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinara. Tidak dikenakan zakat kepada kamu iaitu zakat emas hinggalah cukup 20 dinar. Apabila cukup 20 dinar wahala alihi al-haul dan berlalu tempoh setahun, fa fiha nisfu mithqal, maka kena separuh mithqal. Separuh setengah dinar. Berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Nabi sebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa dinarin. Bagi setiap 20 mithqal, mithqal ni satu timbangnya. Satu mithqal bermaksud 1 dinar. 20 mithqal bermaksud 20 dinar. Setiap 20 mithqal atau 20 dinar, maka dikeluarkan setengah dinar. Nak tahu berapa dinar ni? Kena tengok rujuk kepada Jabatan Agama lah. Sebab dia akan buat kiraan. Syarat-syarat zakat emas dan perak. Ada sebanyak 2 syarat. Yang pertama, mencapai nisab iaitu 20 mithqal untuk emas berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan tadi, atau 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. Hal ni berbeza pandangan ulama. Sebab mithqal ni satu timbangnya yang mana disebut pada zaman Nabi SAW. Pada zaman kita ni kalau nak tukar ni, dia banyak perkara. Dari sudut timbangnya ni banyak hak ada zaman dulu tak ada dah zaman lah ni. Dan mungkin hak ada zaman pada kita hari ni mungkin pada zaman akan datang tak ada dah. Lah ni kita guna kilogram. Mungkin bila mari zaman anak kita, cucu kita beratus-ratus tahun depan, dia pun tak kenal kilogram tu gapo. Dia guna lain, Instagram ko. Tak kira lah. Apa-apa gram. Kilometer ko. nak kira berat ni. Gitulah juga. Pada zaman Nabi sebut mithqal, tahu lalu. Mithqal ni berat dah, bukan misqal. Bukan misqal tu. Mithqal. Timbangnya. Bila zaman Nabi sebut mithqal, tahu lalu berapa berat. Bila sebut zaman kita, tak tahu berapa. Sebut gram, barulah tahu. Sebab emas juga tak. Kita kalau kerja buat emas ni, tak tahu. Emas 99 lah. Emas 28 ke? 24. 24 K. Kita pun tak tahu berapa dia masuk. Duk kata emas 99 emas 9 penel. Berapa dia? Dia ada lah masuk-masuk dia tu. Orang yang terlibat dengan benda tu dia tahu dah. Dia setiap boleh kira pula. Gitulah juga berlaku pada zaman dulu. Dan ulama-ulama cuba semampu mungkin nak kaji pada zaman Nabi bila sebut mithqal tu berapa sebenarnya nilai dia untuk kita anggar kepada zaman kita pada hari ini. Sebab tu dia ada buku yang ditulis, buku tentang timbangnya dan berat atau timbangnya atau berat atau dipanggil sukatan muasirah, semasa. Dia ambil pada zaman Nabi sebut semasa ni berapa.
Atau hak tulisnya ada Dr. Ali Jemaah pun ada tulis. Ada tulis Syekh Subhi Halak pun ada tulis. Satu buku dia tulis. Bagaimana kita nak kira? Zaman Nabi sebut dinar. 1 dinar tu berapa zaman kita? Dia berkira lah 1 dinar ni berat dia berapa mah. Cara nak kira dia akan pergi kepada berat dulu. Okey, berat dia berapa mah? Okey, dia pergi berat berapa? Okey, pada zaman kita berapa berat? 1 gram berapa? Dia berkira, boleh kira lah. 20 dinar bersama berapa ringgit. Itu cara, antara cara dia kira. Ada sebagai ulama kata 92. Syekh Ibn Bas bagi dia 20 dinar ni bersamaan dengan 92 gram. Cuma majoriti para ulama mengatakan 85 gram. 20 dinar bersamaan 85 gram. Sama ke dinar yang kita beli pada hari ni tu? Mah dinar tu kita beli tak? Siapa-siapa biasa beli dinar emas? So dinar tu berapa gram? Beli je, tak tahu berapa gram. So dinar? Berapa gram berat dia? Dia macam-macam tak? Dia tengok jenis emas juga? Bukan jenis tu sama. Dia sama? Berat. Dia tengok kategori berat lah. Okey. Maksud dia kalau 1 dinar lebih kurang berapa berat dia? $250 gram. Tak apa. Sebab kalau zaman Nabi 20 dinar tu bersama 85 gram dah. $800 lebih. Kita kena bagilah 85 gram bagi 20 dinar bersama lebih kurang 4 lebih kurang. 1 dinar bermaksud 4.1 gram lebih kurang. 4.1 gram lebih kurang. Kalau dinar kita pada hari ni, kalau biasa beli dinar tu, adakah 4.1 gram? Lebih kurang gitu juga. Okey, lebih kurang sama. Itulah cara dia kira. Macam mana nak kira? Situlah dia akan tengok harga. Okey. Katakan berapa tadi? 4.1 bersama 800 dinar. 880. Okey, kita daratkan dengan 20. 880 darat 20. Tu bit berapa? Kita dah bawa kalkulator. Jalan kalau 880. Kalau ikut sini 7,000 lebih. Satu dinar 800 lebih lah ni. Tapi takut kita punya mata wang tu gunjung takut lebih juga. Dia berbeza juga. Ini apa kita pindah? Hak sekepi-sekepi tu. Okey. Untuk nisab perak adalah sebanyak 200 dirham berdasarkan hadis walaysa fi duna khamsi awakin sadaqah. Tidak dikenakan zakat pada perak yang kurang daripada 5 awak. 5 awak ni maksud dia 5 uqiyah. 1 uqiyah bermaksud 40 dirham. 5 uqiyah bermaksud 200 dirham. Mana-mana duit yang tidak cukup 200 dirham, maka tidak dikenakan zakat. Begitu juga ada Nabi lain Nabi sebut. Yang kedua, syarat-syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib berzakat. Antaranya Islam, dia kena Islam orang tu, hak bagi duit tadi. Dia kena merdeka, pemilikan sempurna, berputarnya haul cukup dalam masa setahun. Perbahasan ini telah disebutkan sebelum ni, syarat-syarat yang lain. Bahagian keempat, pergabungan antara emas dan perak. Seperti mana telah kita sebutkan tadi.
Tidak boleh digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab menurut pendapat yang sahih, kerana keduanya adalah jenis yang berbeza. Kedua-duanya adalah jenis yang berbeza, maka tidak boleh kita campurkan sekali. Seperti unta, sehingga salah satunya tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya. Seperti unta dengan sapi. Begitu juga jawawut dengan gandum pada bahan bijian. Meskipun tujuan keduanya sama, untuk unta dan sapi adalah haiwan yang berkembang biak, tak boleh. Kalau unta ni tak cukup 5 ekor, maka tidak dikenakan zakat. Unta ada 4 ekor je. Lembu, berapa lembu? 30. Kalau tak cukup 30 ekor, maka tidak dikenakan zakat. Lembu ada 29 ekor, unta ada 4 ekor. Dua-dua tak dikenakan zakat. Tiba-tiba, contohlah, Nabi besar kepada orang yang ambil zakat ni, jangan kamu pergi capu pula. Pergi capu, kalau capu banyaklah jadi. Bila banyak, walaupun banyak, tapi oleh kerana dia berbeza dari sudut jenis dia, walaupun sama-sama binatang, tapi tak boleh kita nak gabungkan sekali untuk kita ambil sebagai zakat. Dia kena capu. Setiap tu dia kena tengok baki terendah, baki terendah, baki terendah. Kalau hak ni baki terendah 5,000, ni baki terendah 10,000, ni baki rendah 3,000. Okey, 2,000 berapa tadi? 5, 10, 2. Okey, jadi 17. Bila 17 maka lebih pada nisab, maka dia kena ke zakat. Dia kena capu lah tu. Ada orang ni dia ingat bila buka bank berbeza, tak cukup lah. Ni 10,000 tak cukup nisab, ni 5,000 tak cukup nisab, ni 2,000 tak cukup nisab. Bukan gitu cara dia. Tu dia panggil hello. Dan benda ni sebenarnya berlaku zaman Nabi pun berlaku hello ni. Dia tak sewi lembu dia dikenakan zakat. Syarat zakat ternakan seperti mana kita sebutkan sebelum ni, kena tuai yang sama, kena seorang tuai atau dua orang tuai dia berkongsi, tapi lembu tu lembu yang sama, binatang-binatang sama. Dia ada 30 ekor lembu, sepatut 30 ni kena zakat dah. Bila orang nak mari kutip zakat, dia pun beri adik dia 10 ekor. Mutu ni jaga ni. Bila berpisah tempat duduk, berpisah tempat makan, ada tuai lain, maka tak dikenakan zakat lah. Dia main kira 20 ekor je. Hak ni 10 ekor, ni tak kenakan zakat, ni pun tak kenakan zakat. Maka tu cara helah. Zaman Nabi pernah buat lagu tu. Bak zakat, bak duit ni payah nak bagi duit ni. Mudah-mudah kepada orang. Sebab tu lah jabatan zakat dia kena keping macam-macam. Bukan salah dia, keping baguslah dia keping. Sebab nak suruh orang bayar ni payah. Kadang-kadang orang tak ingat. Kadang-kadang alhamdulillah tempat zakat kita ni, bila saya kecek dengan orang saya sayang di luar negara, jauh lebih baik lagi. Zakat kita ni, dia zakat setiap negeri. Okay. Sebahagian negara tak. Semua zakat tu untuk satu negara. Jadi payahlah lagu tu. Setiap negeri ni dia ada bahagian-bahagian dia. Setiap negeri ni dia ada bahagian-bahagian dia. Jadi bila dia bayar zakat boleh kepada pemerintah untuk satu negara, dia nak bagi tu dia ada payah. Ni nak bagi berapa, negeri ni nak bagi berapa. Sebab dia tak tahu negeri ni boleh berapa peroleh dia, negeri ni berapa. Okey, bila dibagikan lagu tu kita boleh tahu, dan lebih banyak faedah kita boleh buat. Sebagai tempat ni antara baguslah zakat di negara kita ni. Melalui duit zakat tu kita boleh bantu pelajar-pelajar untuk belajar. Kita boleh hantar pelajar medik sebab kita ada duit. Setiap negeri tu ada duit. Berapa peruntukan yang dia boleh berikan. Dari pendapat bolehnya menggabungkan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab tersebut, maka mengharuskan wajib zakat pada perak yang kurang daripada 5 uqiyah bila ada emas yang bisa melengkapi nisabnya. Sementara hadis ini mencakup kondisi ketika seseorang memiliki emas yang bisa menyempurnakan 5 uqiyah perak atau tidak. Okay, ada juga orang berpandang yang boleh gabung. Kalaulah kita kata boleh gabung, hadis Nabi kata hak mana tak cukup 5 uqiyah, maka tak boleh lah.
Nabi letakkan syarat, bila cukup 5 ukiah bermaksud 200 dirham. Bila seseorang itu tak cukup 200 dirham, walaupun dia boleh tambah dengan emas, atau dia boleh tambah dengan duit dia, maka tidak dikira. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memiliki 10 dinar, sebagai contoh mudahnya, kita ada emas, kita ada duit. Emas kita 80 gram. Duit kita ada 10,000. Duit tak cukup nisab, emas pun tak cukup nisab. Okey. Kalau orang ni dia nak sangat, dah ni tak jadilah lagu tu. Zaman dulu ni ada ni orang pergi pungut zakat ni, dia seboleh-boleh nak dapat sebanyak mungkin zakat. Sebab apa? Dia akan dapat bahagi, ambil. Dia yang pergi kutip, dia yang akan dapat. Okey. Jadi kau banyak dia kutip, kau banyak dia dapat. Jadi dia suruh gabungkan sekali. Kalau gabungkan emas 80 gram, berapa dah? Kalau kita kira nilai, ni ada pula 10,000. Kena dah zakat lah 2 tu. Dia gabungkan sekali. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut, Nabi tak sebut pun. Apa ni? Nabi hanya sebut siapa-siapa emas tak cukup sikit-sikit, maka tidak dikenakan zakat. Siapa-siapa yang perak tak cukup sikit-sikit, maka tidak dikenakan zakat. Nabi tak sebut. Hak tak cukup sikit-sikit tak dikenakan zakat, kecuali kena tambah dengan duit dia ke. Itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memiliki 10 dinar dan dia ada 100 dirham, maka tidak ada kewajipan zakat ke atasnya. Kerana emas dizakati sendiri dan demikian pula perak dizakati sendiri. Maksud dia emas tu dia ada nisab dia sendiri dan perak dia ada nisab dia sendiri yang tak perlu dicampur. Muka surat 216, zakat perhiasan. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajipan zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan dan disewakan. Juga perhiasan yang diharamkan, seperti seorang lelaki memakai cincin emas atau wanita mengenakan perhiasan yang dibuat daripada haiwan atau dalam perhiasannya dalam bentuk haiwan. Okey, pertama, ulama tidak ada khilaf bahawa zakat perhiasan yang disimpan maka wajib dikenakan zakat. Dia tak sebakar pun disimpan, wajib dikenakan zakat bila cukup nisab. Yang kedua, kalau dah dia sewa, kalau dia simpan, dia bagi orang pakar, itu tak apa. Itu dia seperti mana dia pakar. Tapi kalau dia simpan, dia sewa. Ramai zaman-zaman dulu dia biasa buat sewa. Sebab apa? Nak untuk satu-satu benda atau pinjam. Sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi Aisyah pinjam kalung daripada sahabat lain, daripada isteri Nabi yang lain. Pinjam kalung bila nak keluar rumah. Beriah tu biasalah. Okey. Bila pinjam atau sewa, nak pergi majlis orang kahwin, mah tak ada sabuk tau kan nak pergi gitu. Kita nak pergi pun dapat VIP. Mesti nak kena pakar juga. Nak beli mahal. Nak beli palsu tau kan nak beli palsu lah. Sewa je lah. Okey, bila sewa, saya rasa kalau kita buat sewa ni, mati orang hok bagi sewa ni. Hilang habis orang. Bagi sewa. Walaupun dia bagi sewa tetap dikenakan zakat. Kecuali kalau dia pakar dan dia bagi orang pakar secara percuma, maka tidak dikenakan zakat. Hak ijma'nya tak disipir atau dia dipakai, tapi dipakai kerana dia bagi sewa kepada orang. Yang pertama. Yang kedua, juga perhiasan yang diharamkan. Walaupun orang lelaki beli. Orang lelaki beli tapi dia pakar. Asalnya zakat ni, perhiasan ni kalau dia pakar tak dikenakan zakat. Tapi orang lelaki beli dan cukup nisab, dia pakar mah. Gelai kaki lagi dia pakar, subai lagi dia pakar, rata lagi, cincin mah lagi, gelai mah lagi, cukup nisab dia pakar. Gigi mah pula. Saya tak jumpa perbahasan berkenaan gigi mah ni. Kalau banyak semua gigi tu mah belaka, cukup nisab, boleh jadi kena tidak ni lah sebab dia pakar tu. Okey, dia pakai mah. Bila orang lelaki pakai mah, walaupun dia pakar, maka tetap dikenakan zakat sebab benda tu adalah haram. Atau orang wanita dia buat mah tu dalam bentuk binatang. Corok dia ke atau dia bentuk binatang ke, binatang ni tak boleh. Sebagai ulama berpandangan haram, gambar sebagai ulama lah. Masalah ni kaci-kaci baju. Tak boleh cakap. Kalau gambar binatang orang lengkap binatang tu.
Kalau ada kepala saja, waktu lama dibenarkan lagi. Bentuk singkok lah kat situ. Kalau pangsa saja. Waktu bak bentuk ni ada lebih kurang, seingat saya ada berbelah-belah pandangnya ulama. Ni salah satu pandangnya. Tak boleh kat ekor. Kat ekor dia tak mampu. Dia kalulah dia binatang tu dia ikut pandangan ni lah. Tak semua benda kita setuju. Kalaulah kita nak buat gambar, sesuatu gambar tu, biar gambar tu, biar tak ada anggota yang mana anggota tu kalau tak ada pada diri kita, mati kita. Tak ada perut sebagai contoh, mati. Atau ada kepala saja, tak ada tubuh, maka mati. Atau ada tubuh saja, tak ada kepala, maka mati. Sampai kalau tak tangi, tu tak mati lagi. Ada sebagai pandangan ulama lagu tu. Sebab dia kira kita membuat satu benda yang lekat, ia termasuk dalam hadis Nabi sebut siapa-siapa yang buat bentuk sesuatu bentuk, maka di hari kiamat Allah Ta'ala akan minta supaya dia bagi nyawa kepada benda dia buat tadi tu. Bagi nyawa. Kalau tak ada kepala, bagi pun mampu. Jadi tak bernyawa jugalah. Okey, hak boleh bernyawa. Ni bagi sebagai pandangan ulama. Sebab tu dalam bab gambar, dia termasuklah dalam bab dia buat emas tadi tu dalam bentuk binatang yang cukup lengkap tadi. Walaupun dia pakar, tapi tetap dikenakan zakat juga. Tu. Ada apa perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah atau peminjaman? Perhiasan yang digunakan untuk benda yang harus, boleh wanita pakai. Atau untuk dia pinjam kepada orang. Maka pendapat yang sahih dari dua pandangan ulama adalah wajib zakat paninjam. Ulama kata wajib juga zakat. Walaupun perhiasan-perhiasan lain. Hak ni khilaf. Hak tadi tu ittifaq para ulama. Hak ni khilaf. Syekh Albani seingat saya antara orang berpandangnya tak wajib zakat. Dia antara orang berpandangnya tak wajib zakat untuk zakat perhiasan ni. Dia tulis satu kitab khusus berkenaan zakat perhiasan ni. Tidak diwajibkan bagi dia lah. Semua orang ni ada khilaf dan pandangan hak rajih di sini disebut dikenakan juga zakat. Dalil dia pertama, keumuman dalil yang diwajibkan zakat pada emas dan perak. Sebab Nabi tak sebut. Bila Nabi sebut emas perak, Nabi tak sebut perhiasan kau tak perhiasan kau. Bila Allah SWT sebut zakat emas, dia tak sebut untuk perhiasan kau tak perhiasan kau secara umum. Maka dikira. Orang yang kata tak boleh sebab Allah Ta'ala bila dia sebut emas, dia sebut wallazina yaknizuna, dia sebut tadi. Orang yang menyimpan. Kok sipeh. Yaknizu maksud dia sipeh, dia jadikan sebagai harta dia. Hak tu dia tak boleh. Hak dia kenakan zakat. Hak dia pakar jadikan sebagai perhiasan tu tidak dikenakan zakat. Dan perhiasan ni apa-apa saja bentuk perhiasan. Bukan setakat bayi kemas kita pakai je. Perhiasan kita beli cara tak. Sebab dia bukan emas. Kita perhiasan puyuk, dia pun bawa daripada emas. Lebih nisab 85 gram lebih. 95 gram kau. Kan dah? Kepala pahit kau ikutlah. Dia jadikan sebagai perhiasan, mengikut pandangan saya tu tak dikenakan zakat juga. Wallah alam lah betul tak tu. Bagi kita, saya dia tak tengok, orang lain tengok, wallah alam lah. Hadis dia keluar, hadis dia akan daripada Ashabus Sunan, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah dia, daripada datuk dia kata anna imra'atan atat ila Rasulillah wa ma'aha ibnatun. Seorang wanita dia pergi bertemu dengan Nabi. Dia bawa seorang anak perempuan, wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidhatani min dhahab. Anak perempuan dia tu duk pegang dua gelemah yang besar. Duk tangan anak dia tu. Faqala atuwaddina zakata hadha. Nabi pun tanya dia, mutunaikan dah kau dak zakat untuk
Baik emas, bagi ni, harta emas ni. Qalat, dia kata, la. Nabi kata, qala, ayasurruki yusawwiraki Allah bihima siwaraini minna. Nabi kata, menak ke tidak sekiranya Allah Ta'ala jadikan dia tu sebagai dua gelar daripada api neraka. Bila mau masuk neraka kelak, kalau mentok tunaikan zakat, dia akan jadi gelar tadi tu, akan jadi gelar daripada api neraka. Dia kata fakhala'athuma wa alqathuma ila nabi. Dia perbuat dan dia berikan kepada Nabi SAW. Ni dalil bahawa dia pakar lah, dia tengah pakar, bukan duduk di rumah dia. Waktu pun Nabi tanya lagi, keluarkan dah kau dia zakat. Cuma hadis ni ulama berbeza pandangnya. Sebab hadis ni diriwayatkan daripada jalur Amru bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Kalau kita ngaji ilmu hadis, dia ada satu peribahasa, perawi ni yang bernama Amr bin Syu'aib, dia ambil daripada ayah dia ambil daripada tok dia. Okey. Syu'aib ni, ayah dia ni, dia sempat ke dia temu daripada Amr ni, dia ambil daripada ayah dia ni, dia ambil macam mana daripada ayah dia? Sedangkan dia tak sempat bertemu, tak sempat mengaji dengan ayah dia. Ayah dia meninggal waktu dia kecil lagi. Macam mana dia ambil hadis daripada ayah dia? Tok dia ni Abdullah bin Amr bin Al-As, tok dia. Tu sahabat Nabi lah. Okey, tu tak masalah sahabat Nabi. Cuma Amr ni dia ambil daripada ayah dia tu. Macam mana dia ambil? Waktu ayah dia meninggal tu dia kecil lagi. Sepatut paling kurang nak mengaji hadis ni, nak seseorang tu boleh dia ambil, kata dia ambil hadis ni, ulama khilaf lah. Ada kata 7 tahun. Bila umur 7 tahun baru boleh pergi ngaji hadis, dan hadis dia tu baru boleh dipakai. Ada sebagai ulama kata tak tetapkan umur. Kalau 7 tahun pun tapi bodoh lagi. Tak boleh tentu lagi hok mana, tak boleh beza lagi hok mana. Tak memayis dia panggil. Tak boleh beza lagi lembu dengan kurba. Maka tetap tak boleh dia ambil hadis daripada dia. Waktu ayah dia meninggal tu dia kecil lagi. Waktu yang dia panggil bukan waktu yang layak dia mengambil hadis. Bermaksud bila dia ambil hadis pada ayah dia. Takkan ambil hadis masa umur 2 tahun. Takkan ambil hadis masa umur 3 tahun. Waktu tu tidak diterima hadis kalau ambil hadis ketika waktu usia tersebut. Okey. Jadi sini ada khilaf pandang ulama. Ada ulama kata betul dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia ni ambil daripada tok dia. Tok dia ni antara sahabat Nabi hok tulis hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ada 2 orang sahabat yang banyak riwayatkan hadis. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Hurairah kata dalam satu hadis, Abu Hurairah kata, tak ada orang lebih banyak riwayatkan hadis pada Nabi selain aku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Beza aku dengan dia nya, aku ambil hadis daripada Nabi aku tak tulis. Dia ambil hadis daripada Nabi dia tulis. Jadi tok dia ni ada buku. Ayah dia ni ngaji daripada tok dia ni melalui buku tadi. Ambil. Bila ayah dia meninggal dunia, dia dapat buku tadi. Dapat buku yang ayah dia ambil daripada tok dia. Jadi sebab tu dia kata dia ambil daripada ayah dia. Dan buku tu dipanggil Sahifah Sadiqah. Buku yang betul, benar. Sebab itulah antara buku yang ditulis pada zaman Nabi, hadis, dan diriwayatkan pula kepada anak dia, ayah kepada Amr tadi lah. Bila diriwayatkan lagu tu Amr ni jemput buku tadi tu, cara lagu tu boleh ke tidak dalam periwayat hadis? Boleh ke tidak? Tu jadi khilaf ulama. Kita ada ayah sebagai contoh. Ayah kita ni ngaji hadis banyak sebelum ni. Dia ada kitab-kitab hadis dia. Kita tak ada ngaji. Boleh jadi kita kecil ni kita malas ke? Atau dia meninggal sebelum kita sempat ngaji ke? Tiba-tiba balik-balik mari jemput buku dia tulis. Okay, boleh ke tidak kita kata kita riwayatkan pada dia? Dari ilmu hadis boleh cara lagu tu. Sekiranya dapat kita pastikan betul, tak ada berlaku tambahan pun terhadap buku tu. Betul ayah dia tulis. Betul buku tu sebagaimana yang asal. Maka dibolehkan. Sama lah. Hak dia cerita, hak dia tulis sama. Hak pentingnya nak tahu konten tu.
Sama ada cara dia sebut ke atau cara dia tulis ke, asal konten tu tak berubah. Itu berlaku khilaf dekat ulama. Ulama yang tak pakar, dia kata hadis ni bermasalah lah. Sebab tak masalah tadi. Ulama yang pakar, ada hujah dia. Hadis ini ada dalil dalam tema masalah ini, dan ia memiliki hadis pendukung penguat dalam hadis-hadis yang sahih lain, yang mana Nabi sebut banyaklah hadis-hadis tentang pada hari raya, Nabi khutbah hari raya. Bila Nabi khutbah hari raya, oleh kerana sahabat-sahabat ni ramai terajak, wanita-wanita tak dengar mana. Jadi Nabi pergi dekat wanita, Nabi sebut pula kepada mereka. Mereka tak tahukah aku nampak dari aku ni, ramai kadang-kadang wanita. Okay, Nabi pun kata, sebab dia lah. Nabi berkata, maka bersedekahlah. Sebab dengan sedekah tu akan menyelamatkan. Dia pun ambil gelai-gelai dia, ambil cincin dia, bagi zakat ketika hari raya tersebut kepada Nabi. Sebab ulama-ulama sebut itu adalah zakat yang mereka berikan. Okay, bila zakat bermasuk, hak dia pakar tu, bayi kemah dia, maka dia kena ke zakat juga. Itu khilaf ada sudut tu lah. Okay, dalam mazhab kita, bab zakat ni, bayi kemah tidak dikenakan zakat kecuali kalau tak pakar. Okay, kalau tak pakar, kalau simpan di rumah. Kalau kita pakar, sebelum habis tempoh setahun kita pernah pakar, maka tidak dikenakan. Atau dikenakan sekiranya lebih daripada kadar, uruf orang pakar zakat. Orang pakar bayi kemah tadi. Yang seterusnya, yang terakhir, zakat arut tijarah. Zakat bagi perniagaan. Kita jual satu benda, mesti ada barang kita jual tak? Okey. Barang kita nak jual ni, dia sama serupa duit. Cuma dia barang. Bila orang beli, jadi duit. Nampak tak? Orang nego ni tengok barang tu, nampak duit. Kita nampak barang. Dia tengok barang tu, nampak duit. Okey, berapa ni, berapa. Okey. Jadi barang-barang yang kita nak meniaga tadi tu, bila berlalu tempoh setahun dan bila cukup nisab, maka barang tersebut dikenakan zakat 2.5%. Barang dia panggil arut tijarah. Arut dia bahasa Arab masuk benda yang tak tetap. Tak ada orang dia beli barang nak jual ni, you nak suruh tetap situ, tak ada. Kalau boleh habis hari tu juga dia nak suruh habis. Kalau ada orang beli barang banyak-banyak, beli kasut nak jual ni, tiba-tiba orang nak bagi beli, tak boleh biar ada situ je, tak saya jual. Tak ada. Kau banyak habis, kau sedap dia. Okey. Tanah tu permasalahan lain pula. Tu masalah lain pula. Ni barang yang kita letak kedai, kita nak jual. Barang-barang tersebut kita akan kira dalam sebagai zakat lah. Kedai tu kita tak kira lah kedai, sebab kita tak jual kedai tu. Kita jual tu barang tu je. Hak kita nak suruh hilangnya, kita nak suruh hilang jadi duitnya, hak tu je kedai tu. Kalau hilang kedai tu, tak jual lah kita. Kita nak barang tu je. Maka barang tersebut dia panggil arut tijarah. Barang yang kita sediakan untuk dijual, maka barang tersebut kita kena kira sebagai zakat. Tu permasalahan berkenaan arut tijarah. Tidak muka surat 218, tidak diragukan bahawa barang perniagaan adalah harta. Setiap syarat wajib harta, yang pertama, proses miliknya harus dengan jalan perbuatannya sendiri seperti membeli dan menerima hadiah, sehingga proses warisan, okey, dia akan jadi zakat. Bila sebut barang-barang tadi tu, dia adalah harta. Dalam Islam ni tak semua benda yang kita miliki ada dengan kita ni harta belaka. Kita kena beza. Bagi dunia biasa kita hidup ni, semua ada pada kita harta lah. Dalam Islam tak. Benda yang ada pada kita, benda tu haram, dia tak dipanggil sebagai harta. Kita ada kilai arak sebagai contoh. Ada kilai arak besar. Dalam Islam, dalam hukum dunia, harta lah tu. Bila mati nak bagi kepada siapa, dalam Islam, harta tu tidak dipanggil sebagai harta. Sebab tu tak jadi zakah. Sebab dia bukan harta. Sebab dia, cara jadi harta dalam Islam, dia kena halal benda tu. Okey, atau barang kita curi. Barang kita nak jual tak di kedai, semua barang curi belaka. Zakat dia bayar. Ni bagus. Maka tak dia kena ke zakat. Sebab barang tersebut dia ambil barang curi. Dia pergi ambil kasut-kasut apa ni di masjid kau,
letak kedai jual banda sebagai contoh. Okey. Lebih puluh-puluh ribu sebulan dia boleh. Sebulan dia boleh. Kalau ikut setahun tu lebih dah nisab. Kalau kedai biasa kena zakat lah. Tapi dia tidak dikenakan zakat. Sebab apa? Sebab barang itu diperolehi bukan hasil yang sepatutnya. Kalau dia bagi hadiah tak apa. Ni sebab dia melalui proses yang tidak diharuskan. Yang kedua, tujuan memilikinya harus dengan niat berdagang. Dengan niat nak jual, kalau susung barang tu niat nak bagi saja, maka tidak dikenakan zakat. Yang ketiga, nilainya harus mencapai nisab di samping 5 syarat yang telah disebutkan di awal tadi. Syarat dia apa dia? Haul, Islam, merdeka, memiliki dengan sempurna dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang ringkasan tentang zakat lah. Saya tak baca semua, kita baca ringkas-ringkas sebab panjang berkenaan zakat ni. Kadang-kadang ada benda kita tak terlibat pun perniagaan. Tak ramai orang terlibat dari perniagaan. Ada setengah orang terlibat. Tapi kita sekadar untuk tahu sajalah. Aku lihat qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.